Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ada tanda muka surat apa? Ya. 15. Muka surat 15, hadis ke apa? Hadis 1, 2, 3, 4. Hadis yang ke berapa? Hadis ketiga. 1, 2, 3. Ahabbukum ilallahi aqallukum ta'man. Bismillahirrahmanirrahim. فقال المصنف رحمه الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم إلى الله أقلكم طعما وأخفكم بدنا. رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنه. Terlebih dikasihi kamu oleh Allah Ta'ala. Ini kata Nabi, orang yang terlebih dikasihi Allah di kalangan kamu ialah orang yang aqallukum ta'man, orang yang terlebih sedikit makan minumnya. Kemudian wa akhaffukum badanan, dan yang mana lebih ringan badannya. Ini merupakan salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama menafsirkan hadis ini dari sudut zahiri kalimat. Zahir kalimat. Ada yang menafsirkan hadis ini dari sudut pengertian ataupun ruh kepada kalimat. Jadi ada secara sharah, ada menganggap perkataan ini kinayah, sebagai satu perkataan kiasan. Baik, walau bagaimanapun kita cuba lihat dari sudut zahir ayatnya, kalimatnya, Allah lebih kasih kepada orang yang sedikit makannya. Mana kalau sebut sedikit makan, maknanya memang makan sikit sungguh. Kenapa? Kerana di antara sifat sikit makan itu adalah amalan Nabi. Jadi Allah kasih tu kenapa? Kasih kerana dia ikut amalan Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dia apabila dia lapar. Bila lapar baru dia makan. Kemudian bila dia makan, dia akan berhenti sebelum kenyang. Maknanya belum lagi nak kenyang, dia dah berhenti. Maknanya Nabi mengambil sifat pertengahan, makan apabila lapar. Dan itu yang mesti kita amalkan. Apa yang berlaku dalam dunia, dalam kehidupan kita hari ini, kenyang dah pun makan juga. Sebab dia memang style suka makan. Kenapa Nabi dan Allah tidak suka orang banyak makan? Kerana yang pertama, lemah tubuhnya dalam menunaikan ibadah. Bila banyak makan, dia dengan sendiri jadi badan pun lemah. Sedangkan kita nak ibadah, kita nak banyak melakukan ketaatan. Nak berdiri solat ke, nak duduk ke, nak baca Quran,
Ini semua perlu kepada tubuh badan yang sihat. Dan bila makan banyak takkan sihat. Sebab semua sumber penyakit daripada makanan. Sebahagian besar lah penyakit ni daripada makanan. Cuma COVID ni, COVID kalau nak kira asal pada makanan juga. Maknanya kita kena berjaga dari segi makanan. Makanan kena tengok banyak sangat jadi penyakit, walaupun halal, walaupun bervitamin, berzat, tapi banyak sangat makan. Kerana itu Allah pesan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan melampaui batas. Ini kerja nak makan saja. Duduk rumah, duduk kat dapur saja. Puas dah duduk kat dapur, kenyang sangat, duduk depan TV. Lepas depan TV, dapur. Lepas dapur, tidur. Dah takkan itu kerja kita. Mana dia solat Tuhan? Mana dia baca Quran? Mana dia zikir? Jadi sebab itu hendaklah kita mengurangkan makan. Dari sudut amaran ini, sudut zahirnya, mana kurangkan makan. Kenapa? Kerana mengurangkan makan itu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut Nabi. Jadi kita nak makan ikut Nabi. Ini dia marah orang makan pakai garfu, pakai sudu. Bak Nabi pakai tangan. Jadi makan ikut Nabi. Tapi bak banyak tak ikut Nabi pula. Mana makan terlalu banyak. Jadi jangan banyak makan. Kita pun kalau nak sebaiknya makan malam ialah pada waktu petang. Waktu petang pukul 6.30 makan. Itu makan malam. Malam nanti tak makan dah. Kalau makan pun ialah yang ringan-ringan. Buah-buahan pun jangan banyak. Sampai tembikai habis biji seorang tak jadi juga. Jadi maknanya jangan makan terlalu banyak. Barulah kita tidur dalam keadaan perut ringan. Bila perut ringan, perut kita tak ada apa yang dia nak kisar, yang dia nak hadamkan, maka kita tidur dalam keadaan tidak terlalu letih. Bila tak letih itulah mudah nak bangun, senang nak tahajud, senang ibadah kepada Allah, dan di samping mempunyai tubuh yang sihat. Bila kita makan tak banyak, tubuh kita sihat. Jadi kebanyakan yang makan banyak tu tubuh dia tak sihat lah. Tengok sehingga negara barat, sehingga di Jerman jadi satu masalah, iaitu penyakit obesiti. Berat yang melampau, berat yang berlebih. Tak obesiti macam mana? 3 orang makan dekat nak habis ekor babi. Jerman ni negara paling kuat makan babi. Paling laku lah. Mana kalau meniaga babi cepat kaya lah di Jerman. Dan itulah menjadi punca penyakit manusia. Itu penyakit besar. Masalah sebahagian dunia barat, negara-negara sebelah Jerman, Belanda, itu negara yang makan begitu. Hak sebelah negara Afrika ni lapar pula. Hak sana pula terlalu banyak makan saja. Jadi sebab itu Islam dia larang kita begitu. Kita makanlah seadanya. Kenapa? Nabi suka, Allah suka orang yang sedikit makannya. Sebab orang sedikit makan ni banyak masa dia lagi untuk dia buat amal ibadah. Wa akhaffukum badanan. Allah suka kamu orang yang ringan badan. Ini pun boleh jadi 2 makna. Ringan dari segi perkataan zahir, makna ringan sungguh. Ringan dari segi pengertian kinayahnya, boleh jadi ringan tulang. Maknanya orang yang mudah diajak untuk bekerja. Mudah dia nak minta tolong pun senang. Orang panggil ringan tubuh. Nak ajak bekerja pun senang, nak ajak gotong royong senang, nak ajak buat kebajikan senang. Tapi kalau payah, maka berat badan. Hanya orang ni. Jadi maknanya bukan Allah Ta'ala benci orang gemuk, bukan. Tapi benci orang yang pemalas gerakan dia. Pergerakan dia malas. Malas je. Orang dah komait dah, duduk dalam masjid dah tu. Dah duduk dalam masjid, orang komait dah, dia duduk lagi. Duduk betulkan kain pelekat dia, nak bangun pun payah. Jadi Islam dia tak nak masyarakat ataupun penganut dia dalam keadaan lemah. Dia kata ni kena cergas. Sebab tu tengok Islam, dalam ibadah Islam, salat
kena berdiri. Kecuali tak mampu berdiri, tapi makna kena start dengan berdiri. Tak kira tua ke muda ke, sakit ke tak sakit, kena bermula dengan berdiri. Maknanya Islam ni nak suruh kita sihat. Lepas tu tawaf lagi 7 keliling. Bukan 3, bukan 4. Tawaf makna nak suruh kita sihat, berjalan jadi orang cergas. Lepas tawaf sa'i lagi. Bukan 1 lalu, 7 kali laluan. Jadi maknanya Islam ni kaya dengan arahan supaya kita ni cergas dan sihat. Jadi batu kita ni kena cergas. Bangun pagi kena ceria. Cara mana nak ceria? Kita dah sebut dari itu. Ketenangan jiwa datang daripada keadaan kita tidak berdosa kepada Allah. Jadi malam kita bertaubat pada Allah. Sentiasa bertaubat. Siang jaga kita daripada berbuat dosa. InsyaAllah diri kita tenang. Kita tenang, seronok. Bila ada kes dengan Tuhan memang tak ceria lah. Mana ibadah tak selesai, dosa banyak, bertaubat belum. Jadi sebab tu kita kena dalam keadaan ceria. Ceria mana cergas. Bunyi azan yang ala solah, siap dah. Dengan bersiap sedia daripada awal lagi nak pergi masjid hari Jumaat pula. Kan pergi awal ke masjid, dengan beraktikaf dalam masjid. Jadi makna itu di antara sifat yang digemari oleh Allah Ta'ala. Betul Islam. Sebab Islam ni dia akan berdepan dengan musuh. Ada jihad dan sebagainya. Jadi kalau umat Islam ni lemah, nak berjihad macam mana? Cuma boleh takbir lah. Boleh takbir saja. Takbir kuat. Orang ceramah dia takbir saja. Sampai orang nak dengar ceramah tak boleh. Tapi tubuh badan lemah. Jadi Islam tak nak. Jadi kerana itu kita diminta supaya menunjukkan kecergasan dan kekuatan. Jadi kita tengoklah, jaga makan minum, makan hak menasabah. Kalau ada penyakit, contoh kita ada penyakit, tengok betul-betul makan apa yang akan menyebabkan sakit kita tadi bertambah. Ada sakit kencing manis, dah jangan duk makan gula sangat. Walaupun kita ni peminat gula, tapi jangan. Makna kenapa? Kerana Islam larang kita sengaja memudaratkan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Dah tahu dah tadi kita tak boleh gula, maka jangan banyak gula. Ini gula semua. Makan gula. Hatta akhir sekali makan gula saja. Jadi itu tak boleh. Kenapa? Kerana sengaja memudaratkan diri. Ada orang pula dia kata ni lah masa nak makan tak payah pantang-pantang lah. Masa hidup dah makan, dah mati tak makan dah. Itu teori tak betul lah tu. Itu kaedah tak betul, pegangan tidak betul. Syarak dia larang kita sengaja memudaratkan diri kita. Tak boleh. Tengok kita sakit apa, tanya doktor pakar pemakanan. Saya ni sakit contohnya saraf. Sakit saraf, makan apa tak boleh? Doktor kata banyaklah, antaranya penyakit barang-barang makanan yang sejuk-sejuk tak boleh. Itu tak boleh, ni tak boleh. Kena dengarlah. Sebab apa? Sebab itu adalah salah satu daripada penjagaan kesihatan yang disuruh oleh syarak, oleh Islam. Jadi mana kena tengok betul-betul. Jangan buat perkara yang membahayakan kita. Sebab kita ni nak hidup lama, nak panjang umur. Baru baca kan Nasfu Sa'ban minta panjang umur. Kerana tujuan apa? Untuk beribadah dan berkat dalam menunaikan taat kepada Allah. Jadi mana itu tujuan dia. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ahibbul araba li salasin li'annani arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Kata Nabi, hendaklah kamu kasih akan bangsa Arab sebab 3 perkara. Jadi kasih pada bangsa Arab sebab 3 perkara. Bukan kasih Arab tu kerana kita Arab. Itu asabiyah dipanggil. Kenapa kasih pada Arab? Arab lah sebab aku Arab. Tak boleh. Maknanya kita kasih kerana 3 perkara. Kasih tu kerana ikatan, ada kaitan dengan 3 perkara. Yang pertama, li'anni arabiyyun, kerana aku ini bangsa Arab. Jadi kenapa kasih ke Arab? Kasih pada bangsa Arab kerana Nabi kita Arab.
Nabi kita Arab. Itu pun nak kasihkan Arab pun tengok Arab jugalah. Tak boleh hasalkan Arab kasih. Tak boleh, tengok Arab pula. Arab mana? Arab tu pun banyak. Ada Arab Kristian, ada Arab keturunan Abu Lahab, Abu Jahal pun ramai. Tapi kasih pada Arab itu secara kaitannya kerana Nabi itu Arab. Kerana Nabi kita ni Nabi Arab. Belum pada Nabi Muhammad, semua Bani Israel Nabi, dari kalangan keturunan Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq alaihi salam. Adapun Nabi Muhammad keturunan sebelah Ismail alaihi salam, iaitu Hajar. Adapun Ishaq keturunan sebelah ibunya, iaitu Sarah. Jadi makna ayahnya sama-sama Ibrahim alaihi salam. Jadi makna kasih pada Arab kenapa? Kerana Nabi itu berbangsa Arab. Jadi kita pun kasihlah, walaupun dia bukan keturunan Nabi, dia Arab tapi bukan keturunan Nabi, kasih. Kenapa? Kerana dia sebangsa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih pada Nabi Muhammad. Jadi kita ni sepatutnya apa? Sepatutnya belajarlah bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa syurga. Walaupun di syurga nanti automatiklah boleh bercakap Arab. Walaupun kita tak pernah pandai Arab, tapi sebagai tanda kecintaan kepada syurga, tanda kecintaan pada Quran, tanda kecintaan kepada Nabi, maka kita suka mendampingi perkara yang berkait dengan Arab itu. Iaitu apa di antaranya? Bahasa. Belajar bahasa Arab. Dia kata saya pandai dah Ustaz bahasa Arab. Yalah, pandai apa? Ana, anta. Dua patah je pandai. Itu pun kadang-kadang bertukar. Ana ala ke orang, anta ala ke dia sendiri. Jadi makna belajarlah bahasa Arab. Sebab bahasa yang paling kaya iaitu bahasa Arab. Bagi kita belajar bahasa Arab ni mudah dah bahasa lain. Bahasa Inggeris mudah. Tak payah. Tidak sesusah bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa yang seni, dia banyak. Walaupun dia susah tapi dia senang dipelajari. Ini Arab. Dia susah tapi senang dipelajari. Bahasa lain payah. Kita nak belajar bahasa asli, payah. Nikah dengan orang asli tak pandai lagi cakap asli. Kerana apa? Kerana bahasa dia susah. Dia bahasa tak standard tapi susah. Arab ini pula bahasa standard tapi senang. Jadi boleh bahasa Arab. Nak pula kita ni Melayu dah dekat dengan bahasa Arab. Banyak benda dah kita guna bahasa Arab kan? Kita guna bahasa Arab. Kadang-kadang tu kalau kita terjemah jadi tak faham pula. Kita jumpa kawan, malam tadi berdiri malang tak? Dia kata berdiri malang. Apa berdiri malang? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Katalah Qiyamul Lail. Maknanya dia tak faham hak Melayu, dia faham hak Arab. Tengok. Makna kita dah banyak guna kalimat-kalimat Arab. Banyak kursi, kalimat Arab. Apa lagi? Banyaklah lagi kalimat lain yang kita guna bahasa Arab. Jadi sebab itu kuat bahasa Arab. Hari ni tak berapa kuat lah. Sebenarnya kuat, ada kekuatan. Tapi kita guna kuat. Jadi itu di antara banyak bahasa. Jadi belajar insya-Allah. Buat bahasa. Kelas bahasa. Kalau ada kelas bahasa, ikut. Supaya kita dapat, tujuannya antara memahami Al-Quran. Kita boleh faham bahasa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, wal Quranun Arabiyyun. Kerana Quran itu bahasa Arab. Ini jadi sebab kenapa kasih kepada Arab? Kerana Quran itu bahasa Arab. Walaupun kajian ulama berkata tidak semua kalimat dalam Quran itu Arab, tetapi dia sudah diarabiyahkan, dia sudah dijadikan bahasa Arab. Kerana kerap digunakan, Arab pun guna tu, akhir sekali dia dah jadi bahasa Arab, dah jadi bahasa Quran. Antaranya apa? Kalimat perkataan kafur. Kafur tu bukan bahasa Arab. Kafur tu bahasa Melayu. Ini Melayu, bahasa alam Melayu yang diadaptasikan ke dalam bahasa Arab yang akhirnya menjadi bahasa Al-Quran. Jadi hebat juga Melayu ni. Ada bahasa dia, kafur. Bahasa Melayu Indonesia, Malaysia. Kapur ni mana? Kapur lah. Kafur. Sebab itulah dikenali dengan nama kapur barus. Kenapa barus? Kerana kapur ni banyak datang pada Indonesia
yang diperdagangkan di Pelabuhan Barus, Indonesia. Jadi sampai ke Arab, ini kapur mana ni? Kapur Barus. Kapur daripada mana? Daripada Barus. Akhir sekali nama dia kapur Barus. Jadi kapur ni bahasa Arab tak? Arab bukan. Dia bukan asal bahasa Arab. Tapi sudah diadaptasikan ke dalam kalangan penggunaan Arab, maka dia dikira bahasa Arab. Jadi turun Quran bahasa Arab. Jadi dalam Quran ada perkataan kafura. Jadi tengok dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insan tu ada ayat keempat ke kelima, iaitu berkaitan dengan kafur. Jadi makna itu di Arab. Jadi kita belajarlah untuk faham. Kalau tak faham, kita payah nak meresapi ruh Al-Quran, payah. Mana kita baca boleh. Melayu ni dia tak faham Quran, dia tak faham makna apa, okey, bacaan Melayu ni betul boleh kalah kori-kori Arab. Melayu ni satu benda keistimewaan, Allah beri lidah dia, lidah yang boleh guna untuk apa. Nak cakap Inggeris, dia boleh Inggeris pada Inggeris. Nak cakap Arab, oh Masya Allah, jadi Arab. Berbeza dengan lidah bangsa lain. Lidah bangsa India, cuba tengok India bercakap Arab, dia tak jadi. Dia tak kaya, dia di Arab India juga. Dia kaya di innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bunyi apa tu? Bunyi India, bahasa Arab. Ya. Cuba dengar pula India bercakap Inggeris. Teruk tak? India bercakap Inggeris, dia bunyi, kita kata dia ni bercakap bahasa apa? Jangan rupa bahasa Inggeris dah dia bercakap, tapi selain dia akan bunyi India. Tapi kita Melayu, alhamdulillah, bercakap Arab sama dengan Arab, cakap Inggeris fasih, cakap apa lagi, Urdu, cakap Urdu sampai India pun tak faham. Dia maknanya nak menunjukkan apa? Itu kelebihan kita. Itu bahasa Melayu. Jadi kita gunakan sekarang kelebihan itu. Lidah Melayu ni lidah bagus. Betul lah, musabakah kalah Arab. Musabakah menang Melayu. Berapa kali dah peringkat antarabangsa India, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Indonesia, sekali-sekala Thailand juga ada bahasa Melayu. Maknanya bacaan kita bagus, makhrajnya, sebutan betul. Dari segi lahjah, slang Arab tu Arab. Dari segi tajwid, alhamdulillah. Tengok dulu di Kelantan, kita pun ada qari antarabangsa. Haji, Allah yarham, Haji Ahmad Pergau. Dia duduk kat Pergau tu lah, kampung Pergau. Dia nama Ahmad lah. Jadi maknanya Ahmad Pergau ni pernah dapat markah musabakah antarabangsa 99%. Juri Arab. Juri orang Arab. Antarabangsa kan, juri Arab lah. Mana dia tak tengok muka, dia dengar suara saja. Hakim duduk dalam bilik dia, tapi dia boleh, cuma tak tergamak nak beri 100% lah. Maknanya 99%. Berapa kali dia dapat? Maknanya sebutan alhamdulillah, masya Allah, dengan tarannumnya, dengan dia tiru betul-betul macam Mustafa Ismail tu. Maknanya hebat Melayu. Jadi kita ambil kehebatan ini. Batu Melayu bila bercakap Cina, sebiji bunyi Cina. Jadi maknanya kita guna bahasa, cakap Arab, belajar Arab, nak faham Quran. Sebab bila baca Quran dengan kita faham, kita akan rasa manis. Kita rasa manis baca Quran. Itu dipanggil halawatul qiraah. Kurniakan kami ya Allah, Allahumma rzuqna, ya Allah engkau rezekikan kepada kami halawatul qiraah, kemanisan membaca Al-Quran. Kemanisan baca Quran. Betullah kita tengok bulan Ramadan kan, bila panggil kori-kori jemputan anak-anak hafiz kita, anak-anak tahfiz, kan sedap baca. Kita pun kurang letih lah, tak sedar, habis dah 10 rakaat, habis dah 15 rakaat. Tapi kalau suruh tak sedap baca, tak sedap baca, kita tanya pula orang sebelah, berapa rakaat dah kita? Dia kata kita 4 rakaat dah. Rasa macam 12 dah. Jadi maknanya kita tak seronok nak baca, nak duduk belakang, nak salat. Jadi bila salat dengan bacaan qari yang sedap, yang lunak didengar, maka kita lebih seronok, lebih khusyuk, sedap baca Quran. Batu ke bulan Ramadan, kalau di Kuala Lumpur dululah musim bukan tidak Covid dulu, ramai
Tak, dengan saya dapat maklumat lebih kurang 3,000 imam jemputan untuk seluruh negeri Selangor dan Kuala Lumpur. 3,000 turun. Mana daripada mana tu? Daripada Kedah, Kelantan, apa semua tu lah. Daripada Patani, yang balik luar, yang hafiz-hafiz. Mana baca Quran. Ada tu setengah tu memang hebat. Saya di bulan Ramadan Kuala Lumpur, saya berkuliah di semua masjid lah. Masjid-masjid, semua masjid kan dulu banyak tahun lah, lebih kurang 20 tahun lebih lah berkuliah Kuala Lumpur. Jadi bulan Ramadan ni kita dijemput tazkirah. Jadi tazkirah masjid tu, masjid ni, masjid tu, macam-macam masjid lah, lain-lain setiap bulan. Jadi boleh dengar lah, qari masjid ni macam ni, qari masjid macam ni, imam masjid macam ni. Memang hebat-hebat lah. Adik-adik kita, anak-anak kita jadi imam, Masya Allah. Ini kelebihan bumi Malaysia ni, melahirkan ramai hufaz, para hafiz-hafiz. Bacaan dia sedap. Sedapnya dia baca tadi, lepas baca Fatihah, masa dia baca Fatihah kita dengar lah, Fatihah pun sedap. Bila dia baca surah, sedapnya dia baca surah tu sampai kita terlupa nak baca Fatihah. Ada juga begitu, dengar, lepas tu dia rokok, terlupa pula baca Fatihah. Jadi maknanya sedapnya bacaan. Betul tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak, ayah-ayah, bapa-bapa yang ada anak yang hafiz, syukur banyak-banyak pada Allah. Allah Ta'ala hantar orang yang menghafal kalam-kalam Allah dalam keluarga kita. Seorang yang hafiz boleh memberi syafaat kepada ibu dan bapanya. Jadi mana hantar anak belajar hafiz. Dan kita sendiri pun belajarlah. Apalah Quran. Itulah kita kata saya dah tua dah. Ini bukan soal tua. Apalah. Siapa yang hafal ayat surah, tak kira mana siapa 3 surah, tak kira surah pendek ke surah panjang, 3 surah. Termasuk Inna A'tayna, paling pendek sekali, 3 ayatnya. Kalau siapa yang hafal 3 surah, maka kata para ulama, dia tidak akan didatangi penyakit nyanyuk. Kedah panggil penyanyuk kan? Nyanyuk. Tukuk panggil nyonyak pula, tak tahu lah. Nyanyuk. Mana siapa yang hafal 3 surah, dia tidak akan nyanyuk. Jadi hafal 3 surah. Mana 3 surah? Pulanglah pada kita. Surah paling pendek Inna A'tayna. Lepas tu Iza Ja'a Nasrullah. Lepas tu Tabbat Yada. Jadi Qul Huwallah. Jadi hafal. Mana hafal Al-Quran. Jadi banyak kelebihan. Cuba hafal Quran. Tak hafal tak apa, cuba hafal. Kita mati dalam keadaan percubaan untuk menghafal ayat-ayat Allah. Jadi insya-Allah Quran akan jadi hujah kita pada hari kiamat. Yang boleh teman kita dalam kubur ni 2 yang utama. Yang boleh teman kita dalam kubur. Yang pertama ialah Quran, yang kedua sedekah. Siapa tak baca Quran, siapa tak pernah sedekah, dia sunyi dalam kubur. Tak ada siapa nak teman dia, tak ada siapa nak hiburkan dia. Itu kalau kita tak seksa. Mana kalau tidak ada azab. Mana kalau tak ada azab pun tak ada peneman. Tapi kalau dia membaca Al-Quran, Quran menemaninya. Sabit dalam hadis disebut bahawa Quran akan merupakan wajahnya seorang laki-laki yang tampan. Comel pemuda ni, teman dia. Dia tanya, kamu siapa? Kata laki-laki itu, aku adalah bacaan, qiraah yang kamu baca. Aku bukan Quran, aku qiraah Al-Quran yang kau baca itu. Maknanya kita kena banyak baca Quran. Jadi banyak baca Quran. Dan cabaranlah kita pada masa ni, sebab banyak benda kita nak baca, menyebabkan kita tak terbaca Al-Quran. Kalau boleh lah, cuba kita try. Yang baru nak cubalah, baru nak cuba. Start dengan 1 muka surat je dulu sehari. Start dengan 1 muka surat. 20 hari 1 juzuk. Tak payahlah banyak-banyak dulu. Mana kita start, kalau tak biasa tak membiasakan diri biasa baca Quran, maka start dengan 1 muka surat 1 hari. Start itu. Dah lama dah biasa, buat 2 muka surat pula. Lama lagi biasa, dia semua 10 line 1 juzuk. 10 line 20 muka surat. Jadi kita cuba slide dulu sehari pula 2 muka surat, slide sehari. 10 hari 1 juzuk, 10 hari 1 juzuk. Tapi nak bunyi senang kan? Cuba try nak buat tahu. Cuba try startkan esok. Mana memang dia payah. Sebab apa? Sebab ibadah yang mahal harga dia menjadi kita sukar untuk melakukannya. Jadi kena baca Al-Quran tadi. Kurangkan. Kalau kita ni orang yang betul-betul kenal akhirat, dia akan banyak baca Quran. Kalau dia kata dia kenal akhirat
tapi banyak baca Facebook pada baca Quran. Itu bohong. Dia tak kenal lagi. Kalau dia kenal akhirat, dia akan kurangkan Facebook daripada Quran. Ini 24 jam Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, apa lagi lah, Skype. Tak ada kerja lain. Ini cabaran besar pada kita. Sekarang kita bawa Quran, tumpukan pada Quran. Dalam telefon pun sekarang dah ada Quran. Buka Quran Android itu. Diakui oleh oleh badan-badan Al-Quran bahawa tak ada tertinggal tu dalam tu. Tak ada tertinggal, tak ada bersalah baris dan sebagainya. Baca Al-Quran. Maknanya paling tidak satu muka surat sehari permulaan. Sebaiknya satu juzuk sehari. Agak-agak boleh dah satu juzuk. Makcik-makcik, mak-mak kita, kakak-kakak kita sambil duduk tunggu nasi masak, baca Quran. Sekarang kita dah tekan dah rice cooker. Dia makan masa ke tak nak masak? Nak pula kita keluarga ramai, periuk besar. Katalah ambil masa apa? Ambil masa setengah jam contohnya. Dah setengah jam kita nak buat apa? Basuh, mesin basuh dah basuh. Duk grrr bunyi tu. Betul apa lagi? Kita dah relax. Maka relax tu sambil tunggu nasi masak, maka kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Jadi baca Al-Quran. Baca Quran ni tuan-tuan, kita akan mendapat ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang luar biasa. Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili, seorang pemimpin muslimat di Mesir zaman Ikhwan Muslimin. Dia ni ditangkap oleh kerajaan masa tu Gamal Abdul Nasir. Dia asal nama dia Jamal, tapi Arab paling panggil Gamal, Arab Mesir lah. Jadi dia ditangkap, diletak dalam penjara, diseksa, diazab. Satu ketika tu sampai peringkat dia lepaskan anjing-anjing garang dalam sel dia supaya gigit dia. Tapi cuba tuan-tuan beli buku karangan tulisan Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili. Tajuk kitab buku dia Ayyamu fi Hayati, hari-hari dalam hidupku. Dia mengesahkan bagaimana perjuangan dia, mengesahkan bagaimana dakwah dia, kemudian kisah dia ditangkap, disumbat dalam penjara, diazab dan diseksa. Cuba baca. Dia kata apa? Yang semua itu ringan bagi saya. Saya dapati yang meringankan perasaan dan menenangkan saya ialah Al-Quran. Baca Quran. Sampai anjing hak garang yang dilatih gigit orang, bukan dilatih gigit binatang. Anjing hak orang bawa buru tu dia latih gigit babi hak tu. Itu tak garang lagi. Ini dilatih gigit orang. 2, 3, 4 ekor lepas dalam kandang. Dalam lokap Zainab Al-Ghazali. Anjing tu terekam, pergi dekat dengan dia dan semuanya tunduk. Seekor pun tak gigit dia. Kenapa? Kelebihan membaca Al-Quran. Ini mana? Jangan main-main kita. Jadi baca Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah angkat kemuliaan dia. Allah angkat kemuliaan. Jadi sebab apa? Sebab Quran itu mulia. Maka Allah angkat mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di alam kubur, mulia segala-galanya. Jadi ni nak tiba dah bulan Ramadan ni, maka bulan turun Quran kan. Jadi kita kena hidupkan hati dengan Al-Quran. Baca Quran, ambil Quran, baca. Hak apa hafal, hak tak apa tak apa. Baca Quran. Kenapa? Quran itu menenangkan kita. Sebab tu kita tengok budak-budak tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz, dia tak pernah belajar akademik. Saya banyaklah pengalaman murid-murid pelajar-pelajar saya pun pernah ambil akademik, ambil SPM, dia hafal Quran. Kadang-kadang belajar, dia tak belajar pada tingkatan 1, start ambil SPM. Cuma 6 bulan je dia belajar sebelum ambil Al-Quran, sebelum ambil SPM, 6 bulan dia ambil pelajar akademik tadi. 6 bulan boleh skor A. Dia kata dia belajar bila? Hak yang daripada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 gagal pula tu. BM pun gagal bahasa Melayu. Tapi sekarang kenapa? Kerana kemuliaan Al-Quran. Otak dia biasa berfikir. Hafal Quran, kau otak kita exercise. Hari-hari kita exercise. Mana otak kita sentiasa bergerak, ingatan semakin bertambah. Orang yang hafal Quran, maka Allah akan tambah daya ingatan dia. Itu yang tak nyanyuk tu.
Allah tambah daya ingatan. Jadi sebab itu ini kadang-kadang tak baca Quran tak apa, umur muda lagi tapi nyanyuk dah. Umur muda lagi nyanyuk. Umur baru umur 50 nyanyuk dah. Balik pada masjid, pergi balik rumah orang. Balik pula rumah janda lagi teruk tu. Jadi maknanya sebab tu jangan kita tak hafal Quran, hafalah Al-Quran. Insya-Allah Allah berikan kemuliaan. Rumah yang ada baca Quran mulia. Apa lagi? Orang yang baca Quran mulia, keluarga yang baca Quran mulia, kampung yang baca Quran mulia. Tengok tuan-tuan, tak tengok dalam YouTube macam mana di Afrika, tempat umat Islam di Afrika. Ambil tulis Quran atas tanah liat, kawasan tanah liat, tulis Quran, nak belajarnya Quran, nak bacanya Quran. Sampai ada satu YouTube tu tunjuk daripada kulit-kulit binatang ni ditulis Quran tadi, satu kampung tu baca Quran. Pergi celah lorong tu tengah baca Quran, lorong ni tengah baca Quran, pokok tengah baca Quran. Hebat. Kalau masih ada lagi lah, kalau kita pergi ke Sana'a Yaman, di ke Sana'a ni dia ada satu masjid Al-Kabir, masjid besar lah. Masjid ni masjid yang pernah diperintah oleh Nabi supaya Muaz bin Jabal mendirikan masjid ini. Ketika Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman, masa hantar kat Yaman, Muaz bin Jabal, Nabi pesan suruh buat masjid. Lalu kata Muaz, kalau saya pergi sana, saya nak hadap ke mana kiblat? Sebab tak tahu masa tu kan, mana tahu arah kiblat. Maka Nabi kata, Nabi tak pernah ke Yaman. Nabi kata, kamu pergi ke Yaman, kamu hadap satu arah, ada 3 bukit. Ada 1, 2, 3. Kamu ambil betul-betul dengan bukit tengah tu, hadap ke bukit tengah tu. Itulah dia kiblat Baitullah Al-Haram. Itulah kiblat Baitullah Al-Haram ini. Daripada mana arah? Daripada Yaman. Dia daripada Sana'a. Maka Muaz bin Jabal pergi sana buat masjid. Tengok-tengok ada 3 bukit, dia hadap ala ke bukit tengah. Dan betul-betul dia punya mihrab masjid tu hadap ke bukit yang tengah tu. Tiba-tiba kajian dibuat, zaman manusia dah maju, ada satelit dan sebagainya, ada teropong, ada macam-macam lah alat-alat mengukur ni. Orang cuba tarik melalui komputer lah, tarik daripada arah GPS, arah apa ni, location dia, daripada mihrab masjid Al-Kabir tadi, tarik sampai ke Masjidil Haram, betul-betul menuju ke rukun Yamani. Sikit pun tak lari, senci pun tak lari. Mana apa? Mukjizat Nabi SAW. Mana itu dia tarik straight sampai. Kalau tuan-tuan pergi ke masjid ni, masuklah waktu mana, 24 jam, 48 jam, sehari semalam, semua ada orang tua dalam masjid ni, kerja dia baca Quran. Baca Quran. Seorang musim sejuk, dia bungkus duduk tepi penjuru. Kita nampak macam guning apa tahu kat tepi tu, aku pun tengah baca Quran. Hak tu baca Quran ni, baca Quran setiap waktu, baca Quran. Dan berapa ramai dah dalam masjid ni orang-orang tua, syekh-syekh yang tua mati tengah baca Quran. Jadi kita ni macam mana kita nak hidupkan budaya baca Quran? Kena buat kempen kot. Dia beritahu Ustaz Hanif, kita buat YB kita buat sekali kempen bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, kumpul ramai-ramai, kita pakat baca Quran. Jadi saya baru cerita kat Ustaz Yusuf, kita berkembang sebuah surau di Kuala Lumpur yang sangat saya mengkagumkan saya. Kenapa? Lepas solat Isyak, imam wirid, lepas tu doa. Lepas imam wirid doa, imam pun pusing ke belakang. Imam pusing belakang, imam baca surah Tabarakallazi. Makmum semua baca, dan saya dapati tak ada seorang pun buka Quran. Maknanya seramai makmum yang ada tu hafal semua surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihi mulku ala mulku ala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafurul wal ghafur. Ke tuan-tuan terlupa ke? Ingat saya itu lupa. Wa huwal azizul ghafur kan, allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jadi apa? Duduk subuh, lepas solat subuh, imam wirid doa, paling belakang baca surah Al-Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah. Makmum semua baca. Maknanya makmum pun hafal baca Quran. Hak tu saya kagum dah. Kebetulan saya ada kuliah duha masjid ni. Kuliah duha masjid ni, dia tak buat kuliah duha hari Ahad je. Hari lain semua kuliah duha. Masjid lain hari Ahad kuliah duha, hari lain tidak.
Dia hari Ahad je tidak, hari lain tu kuliah Tuhan. Dia terbalik. Rupanya apa? Rupanya ramai orang pencing dalam perumahan kawasan bandar ni. Jadi orang pencing datang kuliah Tuhan. Dia nak buat apa lagi waktu Tuhan tengah-tengah hari? Kan? Nak tidur puas tidur dah. Nak pergi kedai kopi baru sarapan. Nak makan tengah hari tak menasabah awal lagi. Jadi pergi ke masjid kuliah Tuhan. Yang menariknya, selepas kuliah Tuhan, maka pengurusi masjid akan ambil balik mic daripada pengkuliah. Dia pun duduk baca balik, baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi semua orang baca, walaupun adalah sebahagiannya tengok Quran lagi, tapi maknanya hebat. Budaya membudayakan Al-Quran. Jadi kita di sini insya-Allah budayakan membaca Al-Quran. Macam mana cara kempen? Itu kita pakai bincanglah. Buat bulan Al-Quran ke, buat bulan Al-Quran kan bimbang bulan tu je baca Quran. Jadi buat maknanya kita latih tubi membaca Al-Quran. Buat latih tubi baca Al-Quran. Insya-Allah orang yang baca Quran Allah muliakan. Dia mati tu Allah Taala sambut dah roh dia. Ditunggu oleh para malaikat di dalam liang lahatnya. Jadi insya-Allah baca Quran. Jadi kena faham Quran tadi. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Dan bahasa ahli syurga dalam syurga, bukan bahasa ahli syurga dalam dunia. Bahasa ahli syurga dalam dunia ikut bahasa dia lah. Kalau dia ahli syurga tu orang Afrika, dia bercakap Afrika lah. Kalau ahli syurga tu orang Melayu, dia bercakap Melayu lah dalam dunia ni. Tapi bila tiba di hari akhirat, semua penghuni syurga akan bercakap Arab. Semua bercakap Arab. Arab yang dia cakap Arab fasahah belaka. Semua Arab standard cakap. Ini mana semua boleh faham bahasa Arab. Itu mana nak tunjuk kemuliaan Arab. Jadi bahasa Arab tu bahasa yang sangat indah, bahasa syurga. Dalam syurga kita bercakap bahasa Arab. Batu bahasa Arab ni bahasa yang penuh dengan keindahan. Bahasa dia lembut. Cuma hak kasar tu kan orang cakap kasar. Tapi bahasa dia lembut. Dia punya lenggok seni dia. Dan dia mempunyai balarah. Balarah ni maknanya dari segi kesenian yang tersirat di dalam bahasa itu. Makna kesastraan dia. Itu hebat. Kita rasa sastra Melayu ni hebat tak? Hebat dah rasa sastra Melayu kan? Hebat sastra Inggeris lagi. Hebat dah sastra Inggeris. Oh tak hebat lagi. Hebat sastra Urdu lagi. Sastra Urdu hebat tak? Hebat. Saya hebat sastra Parsi lagi. Sastra Parsi hebat. Hebat sastra Arab lagi. Hebat dah sastra Arab. Hebat sastra Al-Quran lagi. Jadi maknanya Quran itu bahasa yang paling standard dalam dunia ciptaan Allah Ta'ala ini. Jadi bacalah Al-Quran dengan sebutan yang baik. Tengok Quran tu semua. Betul kalau orang mengaji tentang dalam fakulti wahyu, pengajian khusus tentang Al-Quran, Masya Allah, belajar Quran ni, bila kita sampai peringkat belajar kalimat demi kalimat, huruf demi huruf, itu sangat menarik. Menarik apa? Kita akan semakin nampak i'jazul Quran. Kita akan semakin nampak kemukjizatan Al-Quran itu. Nampak Allah Ta'ala letak satu huruf. Misal contoh hadis setengah tu fazalika, hadis setengah wazalika. Apa beza pa dengan waw? Dia memberi satu pengertian yang cukup besar. Ini maknanya Al-Quran. Dulu kemudian ayat ada pengertian yang cukup besar. Disebut dalam kalimat-kalimat yang berbeza, perkataan sama tapi sebutan yang berbeza. Contohnya majreha. Contohnya ada makna dia. Hebat Al-Quran. Sebab tu kita belajarlah bahasa Al-Quran, kerana dia bahasa syurga. Itu makna betul. Quran kalau kita nak belajar tafsir, satu daripadanya ialah cuba belajar menafsirkan Al-Quran huruf demi huruf. Mana kita kalimat demi kalimat. Tengok Allah Ta'ala susun dalam keadaan yang sangat baik. Itu kita dah sebut dah sekali lalu hari itu. Contoh dulu kemudian azaniyatu wazani, perempuan berzina, laki-laki berzina. Kenapa sebut laki-laki perempuan dulu? Kenapa sebut lelaki kemudian? Kenapa? Kerana penzinaan ini banyak puncanya dan datang daripada perempuan berbanding laki-laki. Sebab itulah bila sebut pelacur perempuan, jarang kita dengar pelacur laki-laki. Dia tu kerja apa tu? Nampak kereta besar. Laki-laki tu, dia tu pelacur tu. Jarang jumpa tu. Jarang jumpa. Tapi maknanya penzinaan bermula daripada
Yang merangsangnya ialah perempuan. Maka Allah guna perkataan permulaan, az-zaniyatu waz-zani, perempuan berzina, laki-laki berzina. Tapi bila mencuri, as-sariqu was-sariqatu, lelaki mencuri dan perempuan mencuri. Sebab apa pula laki-laki? Kerana ramai terdedah kepada jenayah curi ialah laki-laki berbanding perempuan. Perempuan dia tak mencuri sangat. Perempuan dia kurang minat mencuri, tapi dia minat untuk beletih. Itu dia. Dia beza dia. Orang laki-laki dia tak minat beletih, tapi mencuri dia ada kecenderungan. Sebab apa? Sebab dia menanggung tanggungjawab yang banyak. Lepas tu dia terdedah kepada peluang mencuri, keinginan mencuri, runtungan mencuri. Jadi tengok keindahan Islam, bahasa-bahasa yang ada, yang diberikan oleh Allah. Jadi sebab tu kita kena belajarlah bahasa Quran. Baik. Seterusnya hadis. Kita ambil satu hadis je lagi. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtarisu minan nasi bisu'iz zanni." Hendaklah kamu berjaga-jaga diri daripada manusia dengan jahat sangka. Kita dengan orang ni apa kita nak kena jaga sekali. Riwayat hadis Ahmad Al-Baihaqi. Apa yang kita nak kena jaga? Kita kena jaga jangan mudah buruk sangka. Nak balance husnuzan dengan manusia ni payah. Melainkan bila kita benar-benar menjaga agama. Kalau kita jaga agama kita, tak nak buat dosa, tak nak bermasalah dengan manusia, maka kuranglah datang buruk sangka kepada manusia. Kita ni banyak buruk sangka. Ini yang kita nak buang. Macam mana nak tapih ni? Maka hendaklah kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banyak ingat kepada Allah, maka akan hilanglah buruk sangka tadi. Ini macam-macam kita sangka. Banyak perkara. Bila orang tu malas solat, kita tu payah dia ni, malas solat. Solat lembab dia payah. Ini apa ni? Dia punya keturunan dulu lah. Tok dia, nenek dia dulu memang malas dah. Dah kita mana sempat dengan nenek dia? Mana sempat dengan datuk dia? Yang pergi kait dengan datuk nenek dia kerana apa? Itu satu hal. Lepas tu kita kata apa? Bangsa ni memang payah bahasa. Salah kan tu? Bangsa, makna seluruh yang berbangsa itu. Ini penipu bangsa ni. Tak boleh. Itu dipanggil apa? Jaga percakapan kita. Kerana dia datang daripada sangkaan hati yang buruk. Kalau pun jahat, dia seorang je. Kebetulan dia bangsa itu. Jangan bukan bangsa semuanya. Tapi kita mudah begitu. Mudah begitu. Ni keturunan dia memang payah ni. Memang bakhir keturunan ni. Datuk dia duduk orang panggil dah Haji Bakhir. Kita mudah buat begitu. Itu jangan. Makna kita kena letak satu ketelitian. Makna kena berhati-hati. Banyak kita buruk sangka. Tengok orang malas solat, kita kata dia malas solat, baka tu nak solat. Tampak hak rajin pula, kata rajin sangat dah tu, nak menunjuk ke orang. Dah apa benda kenanya manusia. Batulah kita berjaga-jagalah. Jaga-jaga. Tengok orang, tengok anak dara orang kahwin muda, kita kata apa? Memanglah kahwin muda. Anak dia jenis kelenyang, katai sikit tu, gedik, memanglah kahwin muda. Lepas tu kalau ada hak tua pula tak kahwin lagi, memang payah kahwin. Anak dia tu tak pakai, anak dara tua tu. Mulut apa kita ni? Mulut ni cantiknya pegang mulut, genyih terus dengan tempurung kelapa tu. Mana mudah sangat nak sangka begitu, nak cakap begini. Islam diajar kita start pada mana? Start dengan orang yang paling hampir dengan kita. Siapa paling hampir dengan kita? Suami paling hampir isteri. Isteri paling hampir suami. Nombor satu sekali, jaga percakapan dengan orang paling hampir. Kalau dapat jaga percakapan kita dengan orang paling hampir dengan kita, kita akan terkawal percakapan dengan orang yang jauh daripada kita. Betul tuan-tuan. Saya dulu ada seorang ustaz, dia pesan. Dia kata kalau entah tengok satu orang tu buruk perangai dengan isteri dia, yakinlah dia juga akan buruk perangai dengan entah. Jangan berhati-hati dengan dia. Kalau ada satu isteri itu selalu duk kutuk maki suami dia, kamu jaga-jagalah nak berkawan dengan dia. Walaupun sama perempuan, nanti dia akan kutuk kamu. Lagi kau orang hak rapat dengan dia, hak yang beri nafkah kat dia, yang tidur sebantal dengan dia pun dia boleh maki, boleh kutuk. Ini kan pula kamu yang sekadar jamu dia belanja nasi lemak 3 bulan sekali. Ini kita kena ingat. Fokus kita bila nak nilai manusia ni, kita pergi nilai kat orang dekat dengan dia dulu. Dekat dengan dia. Kalau tengok dia dengan isteri dia baik, sebab Nabi kata apa? Sebaik-baik laki-laki mukmin itu khairukum li ahli, yang paling baik dengan isteri dia. Baik macam mana? Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Allah ajar, hendaklah kamu gauli isteri kamu dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kenapa tak kata wa'ashiruhunna bil khairat? Gaulilah isteri kamu dengan kebajikan. Kenapa tak kata wa'ashiruhunna bil din? Kamu gaulilah isteri kamu dengan agama. Kenapa ma'ruf? Ni sebab tu saya sebutkan tadi, ayat Al-Quran tu kalimat dia tu dah beri makna yang besar. Kalimat-kalimat dia tu. Ma'ruf ni dia lebih umum. Kalau kata ad-din, perkara yang terkandung dalam Quran dan hadis. Baik, gaulilah isteri kamu dengan agama. Sedangkan ma'ruf tu pun termasuk agama, tapi dia bimbang kita, Allah tak nak kita faham agama tu dalam konteks agama tu. Gauli isteri kamu dengan agama, dengan secara beragama. Sedangkan banyak urusan kita dalam keluarga, hubungan suami isteri, ada benda yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Contohnya apa? Anniversary. Ada tak anniversary dalam Quran? Tak ada anniversary kan dalam Al-Quran. Dah tu macam mana kita nak buat? Kalau suruh kita gauli isteri dengan agama, agama tak cerita anniversary. Macam mana? Tapi kalau ma'ruf ni mana? Benda-benda baik yang terkandung dalam agama, benda-benda baik yang terkandung dalam adat. Adat kita ni, adat Melayu apa? Contohnya, adat-adat bangsa ni, antaranya meraihkan ulang tahun perkahwinan. Ulang tahun perkahwinan. Biasanya orang sambut ulang tahun perkahwinan ni, ulang tahun perkahwinan dengan isteri pertama lah. Jarang sambut ulang tahun perkahwinan isteri keempat kan. Kalau pun disambut senyap-senyap kan. Jadi maknanya sambut ulang tahun ni bagus tak? Ulang tahun perkahwinan bagus. Bagus sambutan tu. Kenapa? Tanda kita dulu, tarikh ni lah dulu kita kita diijab kabul daripada haram berhubung dan sebagainya, sehingga kita halal. Daripada hubungan perkahwinan itulah kita dapat anak. Ingat tak mula-mula kahwin itu? Dia ada pembicaraan. Flashback itu penting sebagai suami isteri. Flashback masa duduk bersama-sama, flashback tu bagus. Sebab itulah suami yang romantik, isteri yang romantik, dia akan flashback balik saat-saat indah suami isteri. Abang ingat tak masa kita pergi baru-baru kahwin gitu kan, kita nak pergi honeymoon jauh-jauh, tak ada duit kan. Masa tu abang pun miskin lagi, saya pun miskin kan, sampai hari ni pun kita miskin kan. Di maknanya ingat tak hari tu kita pergi honeymoon, tengah malam abang kejut saya, kita pergi padang bola depan rumah ayah rumah kita kan. Kita baring tengah padang, kita tengok bintang. Abang bilang bintang, saya bilang bintang. Ingat tak? Romantik kan? Romantik. Itu penting. Sebab apa? Sebab hubungan itu akan semakin erat, semakin erat, semakin erat. Betul lah kata Dr. Hamka. Dia kata sebenarnya orang muda tak tahu, pasangan muda tak tahu. Kata Dr. Hamka. Saya dulu banyak baca buku-buku Hamka ni, habislah segala novel Hamka saya baca, sebab saya peminat Dr. Hamka. Jadi antara dia sebut apa? Dia sebut orang muda pasangan muda tak tahu sebenarnya yang lebih erat cinta, yang lebih manis bercinta, yang lebih manis, yang lebih romantik sebenarnya pasangan tua. Jangan kita tak tahu, pasangan tua itu lebih romantik. Betullah kita nak pesan apa? Nak pesan kalau kat kampung, mak dengan ayah duduk kampung, kita ajak dia duduk dengan kita, dia tak nak. Orang tua biasalah, dia tak nak, dia tak duduk kampung, dia nak kita balik ziarah dia. Jadi anak-anak lain pun boleh ziarah, sebab bukan kita je anak dia. Jadi duduk kampung, maka tolong jangan pisahkan mereka. Ibu bapa duduk sekampung, duduk serumah, dah tua tak ada anak-anak, tolong jangan pisahkan mereka. Ini kita pisahkan di mak, tolong pergi rumah saya, isteri saya baru bersalin, tak ada siapa nak jaga. Jadi pak nak minta lah khidmat, mak datang, pergi mak duduk 40 hari sampai habis pantang. Ayah tinggal 40 hari di rumah. Betapa derita dia tak ada mak. Kita duk ingat tua-tua cinta apa? Dah, itu salah. Itu anak yang tak faham. So Imam Syafi'i pun begitu kat dulu. Ketika dia berada di Baghdad, Qaul Qadim, hukum Imam As-Syafi'i, kalau orang muda dengan orang tua sama tua bersentuh kulit, tak batal wuduk. Tua sama tua, sebab dia sama-sama tak ada keinginan.
ataupun dalam istilah mudah faham, tak ada rang. Tahu rang? Rang ni nak eja tak boleh, tuan-tuan faham sendirilah. Dia tak ada rang. Jadi Imam Syafi'i buat hukum apa? Tak batal wuduk. Kalau laki-laki tua bersentuh dengan perempuan tua, tak batal wuduk. Walaupun dia ajnabi, halal nikah. Tiba-tiba satu hari dalam perjalanan daripada Baghdad, dia nak pergi ke Mesir, jalan kaki. Lalu dekat dengan sebatang sungai ada pokok, dia tengok pasangan suami isteri sama-sama tua dah, umur 90 lebih dah, sedang bermadu asmara. Mana tengah seronok, peluk, pegang tangan, gembira. Jadi kata Imam Syafi'i kata apa? Ada lagi rupanya nafsu. Maka sampai di Mesir, dia pun kata batal wuduk. Ini makna nafsu apa? Itu Dr. Hamka kata tadi. Jadi sebab itu tolong jangan pisah mak dengan ayah kita. Tolong jangan pisah. Biar mereka sentiasa berdua. Di saat-saat mereka dah tua, dulu kita kacau dia dah masa kita kecil dulu. Mak nak tidur, kita datang kacau. Apa lagi? Balik asrama, macam-macam jenis kacau. Sekarang kita dah besar-besar, dah ada keluarga. Biarkan mereka berdua. Kita datang tengok bila perlu dan sebagainya, kena selalu jenguk lah. Tapi makna biarkan mereka terus dengan alam cinta mereka. Itu penting. Kenapa? Kerana itulah ketenangan hati mereka, ketenangan jiwa mereka. Dia ada kenangan-kenangan dia. Jadi boleh tak sambut anniversary? Boleh. Anniversary yang ke berapa? Yang ke 125 contohnya. Jadi boleh. Itu maknanya ini katakan wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Gauli mereka secara ma'ruf. Gaul mereka secara baik. Yang baik-baik daripada agama, yang baik-baik daripada adat. Itu sambut hari lahir. Boleh sambut hari lahir. Hari lahir ayah kita. Ingat tak hari lahir ayah? Hari lahir isteri boleh ingat. Hari lahir ayah kurang ingat. Kalau tanya hari lahir anak, isteri, ibu ingat. Ayah tak ingat. Cuba tanya ayah. Kadang-kadang nama tak ingat, nama anak. Saya pernah ada satu orang, dia anak dia ramai. Ramai tak ramai lah, 13-14 begitu je lah. Dia pergi daftar nak masuk sekolah saya. Pergi daftar. Habis daftar balik. Dalam perjalanan balik, dia telefon balik. Jadi tu Ustaz, minta maaf, tadi sebenarnya saya daftar anak lain, tapi sebenarnya nak hantar anak lain. Itu ayah. Kalau mak, mak ingat. Ayah ingat apa? Ayah ingat tarikh lahir mak. Bila? Belum kahwin. Lepas kahwin, terlupa habis berlaku. Jadi maknanya, itu dia. Jadi sebab tu boleh sambut. Cumanya jangan ikut budaya mereka sepenuhnya. Ini asalkan hari lahir, sambut hari lahir, kek. Hari lahir, kek. Tak ada ke benda lain. Cuba buat roti canai besar sikit. Sambut hari lahir, roti canai ke, benda lain ke, sembelih kambing ke, jamu orang makan. Jadi maknanya kita boleh buat. Jadi bergaul dengan baik. Jadi kata Allah apa? Kalau kamu nampak apa-apa keburukan pada isteri kamu, kamu ingatlah betapa banyaknya kebaikan dia. Ini Allah Ta'ala aja positive thinking. Jangan duk tumpu ke hak jahat tu. Jangan duk tumpu perangai jahat dia tadi tu. Yang dia tak betul, yang kekurangan dia. Tumpu pada kelebihan dia. Baru kita boleh bergaul dengan isteri, isteri boleh bergaul dengan suami. Kalau dia tengok pada kurang dia, payah. Dia tengok pada kurang suami dia, teruklah suami dia ni. Dia ni mulut bau rokok saja. Mulut dah lah duduk di rumah tak pakai baju pula. Kain pelekat kikilah bawah kita, bawah pusat. Jadi nampak buruk dia. Hak baik, hak baik dia tak nampak. Maka Islam larang begitu. Hak buruk tu sikit je, kita boleh betulkan hak buruk tu. Bisik sambil-sambil baik dengan dia duduk minum-minum petang, abang, saya nak cakap sikit boleh tak? Boleh. Cakap dengan lembut lah. Saya nak cakap sikit boleh tak? Sambil cakap sikit tu suap kuih kat dia. Begitu. Suap kuih dia pun makan. Bila dia makan, dia tak sempat nak balas balik. Jadi mana kita pun cakap, saya nak cakap sikit kat abang, cantiknya kalau abang keluar pada rumah pergi kedai depan tu, abang pakai baju lah. Walaupun yang tokek kedai tu anak beranak kita, pakai baju. Tak tengok cantik, tak tengok, tengok tak cantik sangat, tak pakai baju. Lepas tu kebetulan pula panau dengan kurak penuh atas belakang. Jadi cerita baik-baik. Hak yang sikit je. Sebab benda lain banyak lagi pada dia. Isteri pun macam tu. Kelemahan dia sikit je. Kelemahan dia. Kalau kita nak cari isteri, pilih wanita yang sempurna, sampai ke mati tak kahwin. Sampai ke mati. Orang kata tu pergi cantik dia. Nak tolong kira anak dara kampung tu, kita pergi tengok. Oh memang cantik lah. Lawa sungguh.
lebih pada Nelofa tu lagi tau. Comel dia. Sebut Nelofa sebab dia baru nikah sehari dua ni. Kalau dia tak nikah saya tak sebut nama dia, takut tuan-tuan kata saya nak ke dia pula kan. Jadi maknanya cantik lah muka dia. Oh, lepas tu orang kata pandai pula masak. Memang sedap masakan dia, semua orang order dengan dia. Oh, kita kata betul lah. Pergi-pergi dekat rumah dia, tiba-tiba masa dia letak air nak bangun, terkentut. Ada tak kekurangan dia? Oh, rupa dia mudah kentut. Jadi ada tak kekurangan? Ada. Dia tu nak kahwin tak? Boleh lah. Sebab apa? Dia sikit je kekurangan dia, kita baikilah nanti. Beli ubat ke, rawat ke sebagainya, ataupun paling-paling tak ada arah, beli handy plus ke sebagainya. Jadi maknanya itu jangan pandang rumit. Kalau tidak kita payah nak bergaul dengan orang. Orang pun kalau diteliti dengan kita, dia tak nak bergaul dengan kita sebab kita pun ada kekurangan. Jadi biarlah hak kurang-kurang tu kita pejam mata, kita tengok hak yang baik-baik yang ada pada orang lain. Pada diri kita, kita tengok apa yang buruk-buruk. Pada orang lain, kita tengok apa yang baik-baik. Supaya kita ni dapat husnuzan dengan orang, dapat baik sangka dan sebagainya. Itu dia di antaranya. Jadi insya-Allah kita ni begitulah. Bila ada anak dara kahwin muda tadi kita kata. Lepas tu kalau ada pula anak suami muda kahwin pula dengan isteri tua, kita kata apa? Nak ke harta lah tu. Sebab isteri tu banyak harta pula dah. Kalau ada orang wanita muda pula umur 18 tahun kahwin dengan lelaki 75 tahun, kita kata apa? Tu gila ke tanah lah tu. Macam-macam kita. Kenapa kita tak boleh bina perasaan baik kepada setiap insan hamba Allah Ta'ala? InsyaAllah kalau kita berniat, kalau kita husnuzan dengan orang lain, jiwa kita lapang, tenang kita, tak ada sibuk nak dengki, tak ada sibuk nak apa-apa. InsyaAllah itulah hadis kita pada malam ni. Pada pagi ni mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Jadi insyaAllah kita depan ni dah hari bulan Ramadan, maka mungkin kuliah kita tawakuh lah bawa kepada selepas Ramadan, lepas raya. Baik, sekadar itu saja. Dan saya rasa itu saya perkenalkan tuan-tuan buku ni, Tasawuf Haraki. Dulu saya jual Tasawuf Haraki ke? Hadis 40 kan? 40 hadis politik. Sebab hari itu saya tak bawa buku ni kerana buku ni dah kehabisan. Ini catakan kedua. Jadi buku ni saya dah kirim pada Al-Fadhil yang Muhammad Ustaz Hanif. Jadi ada pada beliau lah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ni, Tasawuf Haraki. Buku saya pada bulan Januari. Buku bulan Februari hari itu yang saya dah kat tuan-tuan, iaitu 40 hadis politik. Buku bulan 3 bulan Mac bertajuk Tazkirah Hadis Tasawuf. Sebenarnya Tazkirah Hadis Tasawuf tu 4 jilid. 4 jilid. Saya ambil, kalau tuan-tuan buka kitab tu nanti, bila sampai nanti buku tu, tuan-tuan sebenarnya buku tu saya syarah kitab ni. Saya syarah kitab Tajzibul Atraf. Nama dia Tazkirah At-Tazkiratul Ahadis Lissalikin ila tariqi afwi rabbih. Maknanya hadis tasawuf untuk orang yang menjalani jalan Tuhannya. Jadi saya ambil 40 hadis dalam ni. 40 hadis dalam ni untuk disyarah. Untuk disyarah balik 40 hadis yang terpilih. Jadi tapi 40 hadis tu bila syarah dia jadi 1200 muka surat. Jadi saya pun duk fikir takkan tuan-tuan nak baca 1200 muka surat tebal. Jadi saya pun buat jilid dia. Jilid pertama 10 hadis, jilid kedua 10 hadis. Jadi setiap jilid 300 muka surat. Jadi tuan-tuan boleh dapat tu nanti, saya akan post ke sini, boleh dapatkan buku tu dalam bulan Ramadan nantilah. Iaitu Tazkirah Hadis-hadis Tasawuf. Tapi jilid yang pertama, jilid kedua kita cetak, kemudian ketiga, keempat gitulah. Dan kemudian pada bulan Ramadan nanti tuan-tuan akan dihantar kat sini juga, iaitu kita buku saya yang untuk bulan Ramadan, iaitu hadis wanita. Hadis untuk kaum wanita saja. Hadis untuk kaum wanita saja. Yang tu ada 2 jilid. Jadi ada 2 jilid. Jadi sampai 1 jilid je nanti tuan-tuan boleh tu. Wanita dalam konteks rumah tangga, wanita dalam hubungan suami isteri, wanita sebagai ibu kepada anak-anak, wanita dalam jihad, wanita dalam derma, macam-macam untuk wanita yang berkait dengan hadis. Tapi yang syarah ni tadi akan muncul tak lama lagi lah, akan datang sampai kat sini, syarah pada buku Tajzibul Atrafil Hadis. Jadi insya-Allah mudah-mudahan
Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita semua menghabiskan sisa-sisa usia dalam mentaati Allah Ta'ala. Jangan susah-susah kita dengan nak fikir masalah-masalah dunia ni, tak payah. Kita fikir akhirat je. Dunia ni kita lalu begitu je. InsyaAllah jiwa kita tenang, tak sibuk nak berkelahi dengan orang, tak sibuk nak berebut harta dunia. Hak mana dapat itulah hak kita, hak tak dapat itu tanda bukan hak kita. Jadi usaha macam mana pun kalau bukan hak kita tak akan dapat. Jadi buat apa kita fikir pada senak-senak kepala fikir, baik tak payah fikir. Jadi mana kita lah hadapi dunia dengan mudah-mudah, kerana kita sedang nak berdepan dengan satu alam yang pelik. Alam tu alam akhirat, pelik alam tu. Kita tak pernah sampai, hak yang pergi dah pun tak pernah balik cerita. Jadi betul-betul kita harap rahmat Allah Ta'ala menyambut kita nanti di hari akhirat itu. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.